Tutong. Ya, Assalamualaikum Majdi, selamat pagi. Apa khabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan setugas kita, Serina dan juga Hani. Alhamdulillah pada pagi ini saya dalam keadaan yang seafiat saja. Dan kita mengharapkan juga agar Hani dan juga Serina dalam keadaan baik-baik juga pada pagi ini. Amin, insya-Allah akan beransur pulih InsyaAllah. dari kurang sihat, insya-Allah. Dan bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Belait? Mungkin Majdi juga Dan boleh Tutong. mengkongsikan daerah Tutong. Mungkin juga Majdi boleh mengkongsikan dengan keadaan terkini memandangkan dengan cuaca aktif di negara Brunei Darussalam pada masa kini. Ya, Alhamdulillah pada pagi ini keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong dalam keadaan cerah saja dan ingin dikongsikan ya makluman terkini mengenai dengan banjir yang telah menjejaskan di beberapa kawasan di daerah Tutong ini, yang mana saya ambil maklum bahawa antara kawasan yang masih terjejas dengan banjir ialah seperti di kawasan Kampung Keriam, Kampung Layung dan juga di kawasan Kampung Pedalaman kebanyakannya ya, seperti di kawasan Merimbun, di kawasan Jalan Rambai Kuala Ungar, Jalan Kuru masih lagi banjir di kawasan sana. Dan pada pagi ini juga alhamdulillah kawasan seperti di kawasan Lebuh Raya Muara Tutong, di spesifiknya di kawasan Penanjung yang pada kemarin 2 hari berturut-turut dalam keadaan yang banjir, di mana air naik di kawasan situ. Alhamdulillah pada pagi ini telah pun surut. Jadi walaupun begitu, kita mengharapkan kepada pengguna jalan raya khususnya untuk sentiasa waspada dan juga sentiasalah ya memandu dengan had kelajuan yang telah pun ditetapkan, meskipun di beberapa kawasan telah pun mengalami surutnya air banjir ini, namun kita masih lagi mengharapkan agar anda sentiasa tingkatkan kewaspadaan dan juga berhati-hati sentiasa dalam pemanduan bis kita. Jadi Alhamdulillah kemas kini dan juga laporan terkini dibawakan sekurang-kurangnya kita sendiri mengambil maklum ni Majdi ya. Baik, kita akan serahkan dulu untuk Majdi berkongsi bahan maklumat terkini dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas kita Serina dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu kepada anda penonton dari daerah Tutong. Kita bersua bagi berkongsi beberapa info semasa dan juga satu bahan visual yang telah pun kita sediakan bagi tontonan kita bersama untuk edisinya hujung minggu ini. Dan saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan acara jualan muhibah dan kayuhan harmoni Kampung Binutan yang dijadualkan diadakan pada 18 Januari 2026. InsyaAllah akan diadakan di kawasan Sekolah Rendah Binutan, daerah Tutong bermula pada sekitar jam 7.30 pagi. Dan maklumat seterusnya ingin dikongsikan mengenai dengan pengiklanan ruang-ruang gerai makan di bangunan milik Jabatan Bandaran Daerah Tutong, yang mana ia telah pun dibukakan sejak 24 Disember lalu. Dan tarikh akhir mengembalikan borang tawaran ialah pada hari Rabu 21 Januari 2026. Untuk sebarang keterangan lanjut mengenainya, habis kita bolehlah hubungi terus di talian 422-1009 atau 828-2965. Baik, itu dua makluman semasa saya kongsikan sebentar tadi. Dan untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita beralih pula untuk menyaksikan bahan rakaman dari daerah Tutong. Pengajian di peringkat universiti mendedahkan para akademia kepada penerakan ilmu yang lebih luas serta mencabar. Namun demikian, cabaran tersebut tidak menghadkan potensi pelajar, sebaliknya menyemai sikap keinginan mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan meningkatkan rasa ingin tahu untuk meneroka bidang yang dipelajari lebih lanjut. Kehidupan sebagai seorang penuntut universiti itu turut berperanan penting dalam pembentukan sahsiah dan perkembangan intelektual pelajar, di samping memupuk penghargaan terhadap kepelbagaian cabang ilmu yang bersifat dinamik dan berterusan. Walau bagaimanapun, meskipun pelajar berdepan dengan tuntutan akademik seperti kerja kursus dan penulisan tesis, aspek kesihatan perlu diberi keutamaan, khususnya kesihatan mental, bagi memastikan kesejahteraan dan keberkesanan pembelajaran yang berterusan.
Oleh yang demikian, Persatuan Pelajar Halalan Thaiban HTSS telah menganjurkan program Serenity by the Aquaculture Pond sebagai satu inisiatif holistik yang bertujuan memupuk kesedaran terhadap kepentingan kesejahteraan alam sekitar dalam menyokong keseimbangan emosi, kesejahteraan mental serta kecemerlangan akademia dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Program ini bukan sahaja menekankan hubungan harmoni antara pelajar dan alam semula jadi, malah selari dengan konsep kesejahteraan alam kecemerlangan akademia yang menegaskan bahawa persekitaran lestari dan kondusif merupakan pemangkin utama kepada pembangunan intelektual warga akademik. Program Serenity by the Pond merupakan salah satu inisiatif yang sentiasa dianjurkan oleh Badan Pelajar HTSS pada setiap tahun. Program ini telah menjadi wadah yang menyatukan para pelajar daripada tahun 1 hingga tahun 4, khususnya di bawah Fakulti Sains Halal dan Pelancongan Mapan dan Fakulti Pertanian. Kesatuan ini bukan sahaja mempertemukan pelajar daripada pelbagai peringkat tahun, tetapi turut mengeratkan silaturahim antara mahasiswa, mahasiswi dan pensyarah. Sasaran peserta bagi acara Serenity by the Pond ini khususnya untuk mahasiswa, mahasiswi, pensyarah-pensyarah dan juga staf Sinau Kampus UNISA. Secara anggaran, kira-kira lebih 100 orang yang terlibat dalam program Serenity by the Pond inilah. Pengisian aktiviti dimulakan dengan acara remah mesra di antara pemangku dekan, timbalan pemangku dekan dengan mahasiswa dan mahasiswi tahun 1 hingga tahun 4. Selepas itu, acara dilangsungkan dengan aktiviti treasure hunt dan diakhiri dengan pertandingan kemah atau booth yang tercantik dan menarik yang dikenali juga dengan Coziest Booth Award. Kawasan berhampiran kolam aquakultur di Kampus Sinau dipilih sebagai lokasi penganjuran kerana memiliki persekitaran yang tenang, semula jadi serta terletak jauh daripada gangguan kesibukan kampus utama. Keadaan ini menjadikan kawasan tersebut sesuai untuk aktiviti rehat, pembelajaran tidak formal serta penganjuran program santai. Selain itu, suasana hijau yang dikelilingi oleh pemandangan air kolam yang menenangkan berpotensi membantu mengurangkan tahap tekanan dan meningkatkan fokus dalam kalangan pelajar, di samping mewujudkan suasana refleksi serta ketenangan minda. Tambahan pula, kawasan ini turut menyediakan ruang terbuka yang luas dan sesuai untuk pelaksanaan aktiviti luar. Para akademia dapat memanfaatkan suasana tenang di kampus Sinaut untuk meningkatkan tumpuan dan produktiviti dalam aktiviti akademik mereka. Persekitaran yang jauh daripada gangguan dan dikelilingi alam semula jadi, ia memberikan ruang untuk refleksi, penulisan ilmiah dan juga penyelidikan serta perbincangan ilmiah secara santai. Jadi pada pendapat saya, suasana alam semula jadi dapat membantu mengurangkan tekanan dalam kalangan pelajar dan juga pensyarah-pensyarah di sini. Selain itu, berada di persekitaran semula jadi, ia membantu pelajar meningkatkan fokus, kreativiti dan kesejahteraan diri, sekaligus mendorong mereka untuk lebih bersemangat dan positif dalam menempuh kehidupan akademik harian. Jadi pada pendapat saya, mewujudkan ruang hijau di kawasan institusi pendidikan ia amatlah penting kerana ia bukan sahaja mencantikkan persekitaran kampus tetapi ianya juga memberi manfaat kepada kesihatan fizikal dan mental serta seluruh warga di kampus Sinaut. Dan juga ruang hijau yang menjadi tempat rehat dan interaksi sosial di samping meningkatkan kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar. Diharap penganjuran program seumpama ini akan dapat berfungsi sebagai medium berkesan dalam memperkukuh ukhuwah serta kolaborasi akademik antara pelajar dan pensyarah di samping menyemai kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap pemeliharaan alam sekitar. Seiring dengan itu, program ini juga berpotensi menjadi pemangkin kepada pembentukan mahasiswa dan mahasiswi yang holistik, iaitu individu yang mampu mengimbangi kecemerlangan akademik dengan kesejahteraan selaras dengan aspirasi pembangunan akademia yang lestari dan berdaya saing.